Tajuk besarnya beriman dengan hari akhirat. Petang ni kita baca nombor 7, balasan amalan. Apa yang kita buat semua dibalas di akhirat besok. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan kejahatan. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Maksud diperlihat tu dibalas, ya, walaupun sebesar zarah. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dia, ya, balasan amalan. Kita baca senang. Kita beriman bahawa setiap orang hamba akan menerima balasan amalannya, iaitu balasan kepada setiap amalan baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia masa hidup di dunia ini. Itu sebab dimatikan kita. Ya. Entah. Bak sini saya carikan. Yang jauh, ya, bak ni. Beriman dengan apa? Dengan hari kemudian, nanti saya carikan insya-Allah. Beriman dengan hari kemudian. Nak kena cari tajuknya dulu, tajuk besarnya dulu. Saya bawa yang rumi itu bahasanya. Beriman berqadar itu jauh lagi, dah lepas, belum lepas lagi, akan datang. Hujah dengan orang-orang kafir itu nombor 3. Qadar itu qadar. Sebelum qadar lagi, ya. Nanti kejap. Kena sabar sikit. Beriman dengan hari kemudian. Hadis idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dah dekat nak jumpa tu. Yang 8, 7, nombor 7. Ni 8 nak jumpa, 7 ni. Balasan amalan. Nampak? Ni, nampak balasan amalan. Nombor 7 je. Okey. Jadi kita baca baliklah. Kita beriman bahawa setiap orang hamba akan menerima balasan amalannya, iaitu balasan kepada setiap amalan baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia masa hidup di dunia ini, ya. Iaitu firman Allah Ta'ala, yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Surah An-Nur ayat 25, ya. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Setimpal, ya. Baik dibalas dengan baik, ikut qadar baiknya. Jahat dibalas dengan jahat, ikut sekadar jahatnya, akan dibalas balik. Dan ketahuilah mereka bahawa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu mengikut hakikat yang sebenarnya. Sebab itu dimatikan kita dulu, ya. Kerana kalau nak kira kehidupan ini saja, tak ada hidup balik, dah mati-mati begitu saja, tak ada bangkit balik, ya. Apa yang kita laku dalam dunia ni tak ada balasan, tidak ada diambil kira. Kalau mencuri, lepas mencuri tak ada kena tangkap. Lepas gitu aja lah, mati-mati lepas gitu aja. Ya, bunuh orang tak ada kena tangkap. Ya, meletup orang dengan bom maksudnya, hancur, tentu ya hancur. Tak tahu siapa membuatnya. Lepas gitu aja lah kalau bila mati, kalau tidak ada kehidupan balik. Sebab itu Allah hidupkan semula supaya nanti akan dibalas segala kejahatannya. Begitu juga kebaikan. Ramai orang dalam dunia ini melakukan kebaikan kepada masyarakat, berkhidmat untuk masyarakat. Tapi kadang-kadang tak ada pengiktirafan.
Ya, tak ada penghargaan. Jadi kalau mati orang begitu, mati begitu ajalah. Tidak dibalas jasa-jasanya. Macam tuan-tuan guru dulu-dulu. Tahu dulu-dulu punya tuan guru. Kan sekarang ni tuan guru dulu-dulu. Mereka tu sepanjang hayat mereka tu. Ya, pergi ke kampung-kampung mengajar ilmu agama. Dia duduk di Turun Ensin. Tahu mana Turun Ensin? Nak kulu tu, tahu kulu ke dari mana? Kulu ngedio tahu ke? Tak tahu mana buatnya. Dia nak kulu tu kena naik kapal tu. Bukan naik motor. Sekarang ni dia naik motor, naik motor zaman dulu mana ada. Kena melalui kampung-kampung, kena naik kapal. Singgah tebin-tebin. Lepas tu baru pergi ke surau, pergi ke masjid. Ngajar malam tu, siang tu. Siang ngajar orang perempuan, malam ngajar lelaki dan perempuan sekali. Lepas tu esok naik kapal balik, ngulu lagi. Begitulah ngulu-ngulu dari kampung ke sekampung, dari kampung ke sekampung. Ya, daripada Teluk Ensin tu mula berhenti di bandar. Lepas tu naik kapal balik esoknya tu, dari bandar ngulu lagi sampai ke Ayam Mati. Dari Ayam Mati ngulu lagi sampai ke Bandar Tua. Dari Bandar Tua ngulu nyeberang pula kepada Pulau Johor sampai ke Kampung Gajah, sampai ke Lambur tu. Sepanjang malam siang tu situlah dia dalam kapal dia turun naik. Tidur di kampung itu, nyamuk yang amat banyaknya. Kerana apa? Memberi ilmu kepada masyarakat kampung. Ya? Tapi tak ada pun, tak pernah kita dengar seorang-seorang demo tu dapat ma'al hijrah ke tokoh ma'al hijrah ke tokoh Maulidur Rasul ke, tak ada. Yang dapat entah siapa-siapa yang bertudung bedak dapat. Ya? Yang demo tu tidak ada penghargaan. Tetapi bila mati esok Allah bangkitkan semula, ada tak penghargaan? Ada. Allah balas dengan pahala. Baik dibalas dengan pahala, jahat dibalas dengan neraka. Begitu juga banyak manusia-manusia melakukan kejahatan di atas muka bumi ni, tak ada siapa nangkapnya. Orang rasuah ada tak? Berjuta-juta tapi tak ada kena tangkap, ada tak? Ada. Berjuta-juta tu. Jangan pandang orang Melayu je, pandang seluruh dunia ni. Berjuta-juta dia rasuah tapi tak ada kena tangkap pun. Tapi di akhirat nanti semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. Itu sebab dihidupkan balik. Itu sebab dimatikan dulu, lepas mati hidup balik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, sambung, ayyukum ahsanu amala, kata Allah ya. Dia iaitu Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab dia dihidupkan balik. Kerana pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan, semua balasan yang setimpal. Setimpal itu yang sejajar, yang sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Menurut semestinya. Tak ada pula lebih kurang, tak ada. Tak ada yang lebih benar, yang kurang benar, tak. Dia ikut apa yang diamalkan dalam dunia kan. Kerana Allah lah hakim yang paling adil sekali, Allah Ta'ala lah ya. Dan ketahuilah mereka bahawa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan sesuatu untuk menurut hakikatnya yang sebenar. Yaumuddin. Yaumuddin itu artinya hari agama, iaitu hari agama, hari pembalasan, hari perhitungan. Yang disebut dalam Al-Quran ialah hari balasan. Sekadar mana engkau tunduk dan patuh kepada Allah, maka sekadar itulah engkau akan dibalas. Ya? Firman Allah Ta'ala lagi, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Surah Al-Qasas. Artinya barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, man jaa'a bil hasanah, siapa datang kepada Allah membawa kebaikan, falahu khairum minha, baginya kebaikan ya. Membawa kebaikan, maka baginya lah pahala. Kebaikan tu pahala lah, khairum tu kebaikan, minha darinya perbuatan itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, barang siapa dia kembali kepada Allah membawa kejahatan, buat dalam dunia ni dia buat jahat aja, rasuah lah, nipu orang lah, macam-macam lah jahatnya.
Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi balasan kepada orang yang mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau bunuh orang, besok adalah orang lain membalas balik. Bukanlah bunuh, dia tak ada mati-mati. Dalam neraka tak ada mati-mati. Kalau orang tu nikam, dia tikam balik kan. Itu sebab di akhirat nanti ada 2 ekor kambing dihidupkan balik. Yang kecil itu dihidupkan, yang besar pun dihidupkan. Kemudian diperintahkan kambing yang kecil itu nanduk balik kambing yang besar tu. Pasal dalam dunia dulu, kambing besar tu membuli kambing kecil. Ditanduk di kambing besar tu, kambing kecil tak dapat dibalas. Mana balas dia kuat. Tapi di akhirat besok Allah hidupkan dua-dua balik, suruh balas. Kambing kecil pula nanduk kambing besar tu. Kambing besar tak boleh balas lah. Kerana di akhirat bukannya ikut kekuatan dunia, ikut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau ada orang aniaya kita, jangan takut. Di akhirat besok akan dibalas balik penganiayaan itu. Kalau orang curi barang kita, jangan takut. Di akhirat besok akan dibalas balik, akan diganti balik. Bukannya dengan barang tu, digantikan dengan pahala. Dan sebagainya. Semua akan diperlihatkan. Itu namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian sabda Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, Apa kata Nabi? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Nabi. Innama hiya a'malukum ahsiha lakum. Summa awaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Firman Allah Ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, ini bukan ayat Quran Ini hadis Qudsi namanya Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu yang aku hitungkan untuk kamu. Apa yang kita buat semua dihitung oleh Allah Ta'ala. Kemudian aku sempurnakan balasannya kepada kamu. Maka barang siapa yang mendapati balasan yang baik, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati balasan yang sebaliknya, kalau jahat balasannya, maka janganlah ia mencela, melainkan dirinya sendiri. Kalau Allah balas kejahatannya dengan kejahatan, itu bukan salah Allah. Salah siapa? Salah kita melakukan kejahatan dalam dunia ni. Kerana Allah dah janji, balas baik, balas baik. Jahat, balas jahat. Hukum tu dah siap. Siapa dalam dunia ni tidak menutup aurat, rambutnya keluar aja, nampak oleh lelaki ajnabi, apa balasannya? Allah dah janji melalui hadis Nabi, digantung rambutnya, dipakaikan dengan kasut neraka. Sampai apa? Sampai apa? Sampai menggelegak otaknya. Kasut pakai di kaki, otak di kepala, menggelegak. Itu janji Rasulullah SAW. Allah bukan cakap ikut hawa nafsu dia. Rasul bukan cakap ikut hawa nafsu dia. Dia menurut wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi itu sudah bagi amaran dengan kita. Wahai anakku Fatimah, kata Nabi selepas Isra Mi'raj tu. Aku diperlihatkan ketika Isra dan Mi'raj dalam keadaan dalam neraka. Maka aku lihat dalam neraka itu kebanyakannya perempuan-perempuan. Kata Nabi ni jangan menyolang mata dengan saya. Nabi ngabah ni. Ada segolongan perempuan digantung rambut mereka dan dipakaikan dengan kasut-kasut neraka. Sehingga mendidih otak-otak mereka, disebabkan mereka mengeluarkan hanya sehelai rambut sahaja untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Itu maksud hadis tu itu kalau selai rambut je, kalau stone set, kalau sedandan, kalau ngerobak naik motor macam langsung macam mana? Itu janji Nabi tu. Kalau orang yang beriman, dia akan tengok, dia akan prihatin terhadap janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan salah kita, bukan salah dia, salah kita. Bukan salah Allah salah kita. Sudah bagi amaran, ngapa buat juga. Orang yang tak semayang, esok dibangkitkan rupa babi. Itu pun kata Nabi juga. Dibangkitkan dalam kubur esok, rupanya rupa babi hitam.
Merepang aja hidungnya. Kata hidungnya ya, merepang. Lepas itu diikat kaki tangannya dengan rantai neraka. Lepas itu dimasukkan rantai neraka itu melalui mulutnya dan dikeluarkan melalui punggungnya. Lepas itu diikat semula dan diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu untuk orang yang tak semayang. Esok apa babi bangkitnya. Udah ada dalam hadis, Rasul dah kabur. Ngapa kau tak beriman? Ngapa tak percaya? Jadi bila berlaku benda itu di akhirat nanti, siapa yang salah? Kita yang salah. Pasal kita dah tahu buat juga. Lagi apa? Apa dia janji Nabi? Itu yang ringan sikit. Yang ringan sikit. Nanti ada orang yang dibangkitkan seperti kaldai, kata Nabi. Mukanya macam muka kaldai. Ya. Siapa yang dibangkitkan macam kaldai? Orang-orang yang semayang berjemaah. Tahu? Orang yang semayang berjemaah itu bangkit orang kaldai. Kalau aku tak ada jemaah, aku seorang semayang kan. Bukan itu, tak habis lagi. Semayang berjemaah tetapi mendahului imam. Imam belum sampai, dia dah sampai. Imam Allah, dia dah sampai ke tempat yang dituju. Esok bangkit orang kaldai. Dah bagi amaran itu. Jadi bila kita nak bergerak, kalau kita sembahyang Jumaat, terang asar kan nak sembahyang Jumaat, bila nak bergerak? Bila habis perintah imam itu. Imam dah sebut Allahu Akbar, sudah bar kata imam tu, baru kita mula bergerak. Dengan bila imam kata Allah, kita dah mula bergerak. Itu bukan mengikut imam namanya. Itu apa namanya? Berlumba-lumba dengan imam. Kalau kita dulu dari imam tu dah tua, apa saya ni 72 tahun. Lutut dah longgong, dia gerak dia krok bunyi. Mana nak laju-laju ya? Dia Allah tengah bergerak lagi tu, dia dah sampai. Dia mendahului imam. Nanti bangkit apa kaldai. Begitulah. Apa namanya? Balasan-balasan yang dijanjikan oleh Rasul melalui hadis-hadisnya. Begitu juga orang berzina. Dalam dunia ini dia berzina. Apa hukumnya nanti di akhirat? Yang pertama, dibesarkan kemaluannya itu sebesar dunia ni. Tahu? Bukan besar batang pisang, bukan besar batang nyoh. Sebesar dunia ni dibesarkan kemaluannya. Lepas itu didatangkan 70,000 orang malaikat. Bawa cemeti dari neraka. 70,000 cemeti bawa. Seorang satu merah menyala di cemeti. Kemudian mereka berdiri di keliling kemaluan itu. Kemudian seorang bilang, 1, 2, 3, pau, dia empuk. Tang mana dia empuknya? Tang kemaluan tu lah. Hancur, elok balik, bilang lagi, siji, loro, telu, hancur, elok balik, bilang lagi 1, 2, 3, hancur. Tak berhenti lah sampai habis dosa itu. Itu dia orang yang berzina dalam dunia ni. Kalau perempuan berzina, susunya. Kalau lelaki, kemaluan itu. Ini ada dalam kitab ni. Tuan-tuan pembar rujuk dalam kitab Sirah Salikin boleh jumpa ni. Ini dijanjikan oleh Rasulullah. Balasan-balasan daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Orang dalam dunia ini sombong dengan action, dengan apa? Dengan jawatan dia, dengan kekayaan dia, dengan pangkat dia. Esok di akhirat dijadikan mereka itu macam semut. Sebesar semut ni. Kemudian dilepaskan di tempat orang berjalan sana kemari. Apa buat dia orang? Dikijak-kijak oleh orang, dikacak-kacak oleh orang. Kenapa? Dalam dunia ni dia nyombong benar. Di akhirat besok mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dah janji tu. Allah janji melalui lidah nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sudah ada amaran. You have been given prior warning. Buat juga ngapa? Begitulah ada. Itu janji Allah taala ya. Baik. Habis kita pergi ke nombor 8. Tadi nombor 7 balasan. Yang ke-8 menghadap Allah dan hisab amalan. Menghadap Allah dan hisab amalan kita.
Yaqumun nasu li rabbil alamin, ya. Berdiri semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahawa pembalasan terhadap manusia itu berlaku selepas pengadilan yang cukup adil. Balasan tu diadil dulu, dibicara dulu. Ya. Mahkamah yang paling adil ialah mahkamah Allah Taala. Dalam dunia ni tak ada keadilan, ya. Kadang-kadang mereka tukar tarikh untuk sengaja untuk memenjarakan seorang supaya tak layak. Tak layak apa? Tak layak menjadi calon untuk pilihan raya kecil. Saja diapakannya. Dicepatkannya tarikh rajuan itu. Patutnya 7 sampai 10 hari bulan April. Tapi sengaja dicepatkan kerana mereka nak memenjarakan dia. Memang berjaya dia pun. Ya? Akhirnya dipenjara 5 tahun. Tak dapat masuk bertanding. Ya. Kalau bertanding, sudah tentu dia menangnya pada adatnya dah, ya. Jadi mereka nak menyekat kemenangan dia, ditunda, bukan ditunda dia apa? Diawalkan tarikh itu supaya mereka dapat bertindak sewajarnya. Orang pun tahu ini sudah disqualified ini, ya. Tak dapat bertanding. Itu dalam dunia ni. Mana ada keadilan yang sebenarnya? Tak ada. Tapi di akhirat besok itulah dia keadilan yang sebenar-benarnya, keadilan yang mutlak, ya. Sudah dicek, sudah diadili betul-betul, barulah dia diberi balasan. Kita beriman bahawa pembalasan terhadap manusia itu berlaku selepas pengadilan yang cukup adil. Pengadilan yang cukup adil. Hakim yang paling adil ialah Allah Ta'ala, ya. Iaitu di hadapan manusia. Dihadapkan manusia di hadapan Allah Ta'ala. Semua kita ni esok akan menghadap Allah Ta'ala. Yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu berdiri semua manusia di hadapan Rabb, pencipta alam ini. Didirikan saksi bagi mereka. Ya, kalau tak ada orang saksinya apa? Kaki kita jadi saksi, tangan kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, semua bercakap. Ya. Menyaksi bagikan mereka yang menyaksikan kejahatan mereka. Mereka pun menyaksi amalan mereka sendiri. Dan mengaku surat amalan mereka. Dibagi kertas amalan atau surat amalan mereka. Dan mereka mengaku, aku dah buat, katanya. Di akhirat esok semua boleh bercakap. Bukan lidah tertutup, tapi tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, kulit boleh bercakap, segala-galanya boleh bercakap. Semua mengaku, mana nak lari? Mulut tak cakap. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim lagi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Pada hari itu mulut-mulut mereka dipatri. Tahu apa arti patri? Disil. Tak boleh buka mulut. Dan berkatalah tangan-tangan mereka, inilah tangan itu yang buat maksiat tu. Dengan kata inilah dia tangannya yang ambil nombor ekor itu. Inilah tangan dia nampak orang. Inilah tangan yang mencuri dulu. Semua. Semua akan berkata. Dan kaki-kakinya menjadi saksi tentang apa sahaja yang mereka lakukan di atas dunia ini. Semuanya akan menyaksikannya. Jadi mana nak menafikannya? Mana nak membangkangnya? Kerana perbicaraan itu seadil-adilnya, cukup adil betul-betul. Itu dia. Mereka pun menyaksikan amalan mereka sendiri dan mengaku surat amalan mereka. Kita ni akan menerima surat amalan kita ni. Semua orang menerima surat amalan. Daripada kita akhir balik sampai kita mati, akan dicatat segala perbuatan kita. Sama ada baik atau jahat. Tapi bagi orang yang taubat, perbuatan kita yang jahat itu, catatan itu akan dipadamkan. Kalau bertaubatlah, ya, segala kejahatan kita akan dipadamkan. Tinggal yang baik-baik aja. Sebab itu disuruh kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beriman. Wajib ini wajib syarak, tapi dia punya definisi lain sikit. Wajib ni wajib syarak. Wajib syarak tu bila dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang ini dah. Kalau kita beriman,
maka diterima iman kita dan sah kita sebagai hamba Allah. Kalau kita tak beriman, maka jadi kafir lah kita. Ini wajib ni. Tapi namanya wajib syarak, macam wajib biasa tu juga. Bukan wajib akli, bukan wajib akal. Wajib akal lain. Ini dibuat dapat pahala, sah imannya, ditinggalkan kafir lah dia. Bukan saja berdosa tapi kafir. Terus masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Ini wajib beriman. Erti wajib beriman tu wajib apa? Wajib percaya, jangan tak percaya. Apa yang wajib tu? Bahawa adanya penghadapan di hadapan Allah. Wajib percaya tu. Ada penghadapan di hadapan Allah. Hisaban. Hisab itu ya? Cek. Hisaban. Amalan dan pembacaan surat. Amalan itu. Kita dapat surat amal tu kita baca. Kamu ini semayang, kamu hari ini ngaji, kamu dengar betul-betul. Semua. Semua ada bacanya. Kerana semua itu adalah kenyataan yang dibuktikan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Ijma' ulama al-muslimin. Jadi 3 dalil itu dalam Quran ada. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, kata Allah dalam Quran. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Itu cara menerimanya. Tapi sebaliknya, barang siapa menerima kitabnya melalui belakangnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya melalui belakangnya, cucuk dada tu dengan tangan kiri, tembus ke belakang, ambil kitab dari belakang, maka dia menjerit kecelakaan. Celaka aku. Macam agak ni bunyi tu lah tu. Dan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Nama neraka apa? Sa'ir. Sa'ira. Wa yasla sa'ira. Ada lagi satu golongan kiri, iaitu menerima kitab dengan tangan kiri. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Jadi kita hendak yang mana? Golongan kiri ke, golongan kanan ke, atau dari belakang? Hendak yang mana? Hendak golongan kanan. Kita dapat kitab dengan golongan kanan. Jadi dia hisab dengan hisab yang ringan. Dan kembali kepada keluarganya yang rasa gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kembali dia kepada keluarganya dengan rasa gembira. Gembira benar dia balik. Itu kena wajib percaya tu, kerana ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Berhubungan dengan penghadapan manusia di hadapan Allah, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum la takhfa minkum khafiyah. Muntah hafal betul lah. Patutnya hafal surah ni, surah Al-Haqqah. Artinya apa? Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Masa itu terjadi hari kiamat. Hari kiamat tu hari kebangkitan. Bukan hari kemusnahan alam. Itu bukan kiamat Hari kebangkitan manusia daripada kubur. Itu namanya kiamat. Daripada perkataan qiyam. Qiyam tu apa dia? Bangun. Bangun dari kubur. Dan terbelahlah langit. Itu nak hancur tu. Terbelahlah langit. Kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arash. 8 orang malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Sebelum ini, sebelum kiamat,
4 orang. Bila dah kiamat, tambah lagi 4 orang, jadi 8. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Ini dalilnya. Semua orang dihadapkan kepada Tuhan. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Bila di hadapan Allah, semuanya Tuhan tahu. Yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, semuanya Tuhan tahu. Yang terserlah, semuanya Tuhan tahu. Tak boleh nak kita nafikan. Tak boleh kata, tidak, aku tak ada buat. Tak ada. Terpaksa mengaku aja. Buktinya sudah nyata, dah terang. Kenapa? Seluruh anggota kita akan mengaku, akan berkata-kata nanti, akan menjadi saksi. Itulah dalilnya ayat Quran. Bila dah ayat Quran jadi dalil, tak boleh nak kita sangkal lah. Lagi firman Allah, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Apa katanya tu? Kamu ni semua akan berdiri di hadapan Allah seperti kamu baru dilahirkan. Macam mana tu? Telanjang, tak ada berpakaian. Semua telanjang aja tu. Tidak ke malu? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ke malu? Orang ni tengok orang ni, orang ni tengok orang ni, orang ni tengok orang ni punya. Malu ke tak? Kenapa tak malu? Tak sempat nak malu. Tak sempat nak bertanya. Tak sempat nak bersembang. Masing-masing sibuk dengan hal diri masing-masing. Pada ketika itu, huru-hara yang amat sangat. Sehingga orang telanjang pun tak peduli. Kalau dalam dunia ni, ada rumah terbakar, tiba-tiba tuan rumah tu lari telanjang, heboh dah orang. Heboh dah. Ui, telanjang dia komen. Tapi di akhirat besok, tak ada. Tak ada orang ambil heran. Kerana masing-masing memikirkan diri masing-masing semata-mata. Tak ada mikirkan orang lain. Anak tak ingatkan bapa, bapa tak ingatkan anak, suami tak ingatkan isteri, isteri tak ingatkan suami. Sahabat tak ingatkan sahabat. Tak ada serap apa. Kan dalam ayat Quran dia, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Surah Abasa wa Tawalla. Baca ya. Masa itu tak ada ingatkan apa? Sahabat-sahabat tak ingat, mak bapak tak ingat, anak-anak tak ingat, semua tak ingat. Yang kita ingat apa? Diri masing-masing. Itu dia. Setiap Muslim wajib beriman bahawa setiap orang hamba akan dihadapkan di hadapan Allah. Dan Allah akan menghisap amalannya. Tanpa ada perantaraan. Tak ada orang kedua, orang ketiga, tak ada. Allah dengan kita saja. Apa saja amalan, Allah yang menghisapnya. Allah yang menghitungnya. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjumanun summa yanzuru fula yara syai'an qaddamahu summa yanzuru baina yadayhi fatastaqilu. Betul ya? Fatastaqbiluhun nar faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bishiqqi tamrati falyaf'al. Tidak ada seorang pun melainkan Allah akan bercakap dengannya di hari kiamat. Tak ada orang ketiga, tak ada malaikat. Allah dengan kita aja.
Tidak ada di antaranya dengan Allah penterjemah. Tak payah diterjemah. Allah cakap apa pun dia faham. Ya? Tapi kita cakap apa esok dengan Allah? Cakap Arab. Tak ada pula cakap orang Gajah. Ya? Lantak lah dia orang Gajah ke orang Kelantan ke orang Terengganu ke. Tak ada. Pelat Terengganu pun tak ada. Semua pandai cakap Arab esok. Kemudian ia memandang. Kemudian ia memandang. Maka tidak nampak sesuatu pun di hadapannya. Kemudian ia memandang di hadapannya, maka disambut oleh api neraka. Maka siapa yang berkuasa menjauhi dari dirinya daripada api, daripada api neraka, walaupun dengan kebajikan bersedekah dengan separuh buah tamar. Dia boleh sedekah separuh buah tamar. Kalau boleh, itu boleh melepaskan dia daripada api neraka, maka lakukanlah. Ya? Amalkanlah, buatlah tu. Maka hendaklah ia berbuat. Siapa yang boleh melepaskan daripada api neraka, walaupun bisyiqqi tamratin. Bisyiqqi tamrah tu artinya sekerat buah tamar. Kalau itulah boleh melepaskan kita dari api neraka, buat. Dan termasuk dalam arti menghadap Allah juga, iaitu memperlihatkan amalan manusia. Semua nampak amalan dia. Lalu mengakulah empunya amalan itu. Aku yang buat tu. Haji Ye, aku dulu buat kopi ni. Haji Ye, aku dulu ngumpat ini. Haji Ye, aku dulu hutang dengan dia tak bayar dan sebagainya. Mengaku semua. Amalan itu dengan dosanya. Jika ia termasuk dalam golongan orang yang selamat, iaitu orang yang memberi surat amalannya daripada pihak kanan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Hisab pun hisab yang ringan je. Cincai je malaikat hisab. Memudahkan hisabannya. Hisaban yasiro. Artinya dimudahkan hisabnya. Memasukkannya ke dalam syurga dan tidak menyeksanya di dalam neraka. Adapun mereka yang banyak maksiatnya, iaitu mereka yang diberi surat amalannya daripada belakang, maka ia akan dihisab, disoal satu persatu. Setiap dosa kecil dan dosa besar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka." Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ardu laisa ahadun yunaqashu. Ya, betul. Yunaqashul hisabu yauma illa uzzab. Ya, uzzib. Tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab dengan halusi, hisab yang halus, yang very detail, yang sungguh-sungguh, hisab yang halus, dengan halusi di hari kiamat, melainkan ia akan binasa. Siapa yang kena hisab sungguh-sungguh, kena cek sangat-sangat, kena cek macam sampai, kalau nisbah dunia ni sampai tanggal seluruh dalam dah dicek, itu artinya dia binasa lah tu. Dicek betul-betul. Lalu aku berkata, ya Rasulullah. Itu tak betul-betul, bukan ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, bukan lu, ya Rasulullah. Tidakkah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya, maka ada pun orang yang diberikan kitab amalannya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Tidakkah ada Allah berfirman macam itu? Tanya Aisyah kepada Nabi. Kan tak ada Allah berfirman, siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa jawab Nabi? Baginda menjawab, itu adalah penghadapan manusia di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab di hari kiamat, melainkan ia akan diseksa. Bermakna kalau orang tu tidak kena seksa, dia tak ada dihisab lah. Ceknya lebih kurang, yang maknanya tak ada kena seksa lah. Kalau dihisab benar-benar, itu tanda dia akan diseksa oleh Allah di akhirat.
Maknanya dia masuk neraka dululah. Itu sebab benda yang halal tu hisabun. Halaluha hisabun. Wa haramuha iqabun. Kata Nabi juga ini hadis ini. Yang halal itu akan dihisab satu persatu. Yang haram akan diazab satu persatu. Ya. Bermakna kalau kita lepas, kalau hisab yang ringan tu maknanya tak ada hisab langsung lah. Lepas gitu je. Macam kita balik dari Mekah ya lah. Macam mana rupa ya? Macam mana custom hisab? Lebih kurang ya. Dia tanya gitu je. Bukannya dia apa benar-benar pun ya. Tak ada selongkor pun baik tu. Jalanlah katanya ya. Cuba kalau orang balik dari China macam mana? Dihisap benar-benar ya. Kami balik dari China, tu orang lelaki tak ada, isteri saya. Ya amat lama ceknya. Pasal apa? Pasal dia syak, takut ada jadi mule. Tahu apa mule? Tukang bawa dadah untuk orang lain. Itu yang dia merisau tu. Itu dia cek benar-benar. Dekat sejam dia di situ je. Cek baik tu semua. Cek satu-satu cek. Mujur tak ada apa, kalau tidak saya seorang balik. Tinggal dia. Ya. Pasal apa? Balik dari negeri China. Pasal dulu orang banyak menyeludup dadah ke negeri China. Yang bawa tu kebanyakannya orang perempuan, dipujuk oleh orang lelaki. Yang mujuk ni siapa? Awang hitam. Tahu dia lah. Awang hitam. Orang mana? Orang negro ya. Orang negro banyaknya. Baik. Berhubungan dengan menerima dan membaca surat di hari kiamat adalah satu kebenaran yang mesti diterima dan diimani. Apa tu mesti? Mestilah. Kalau tak terima, tak sah imannya. Siapa yang mengingkarinya adalah kufur. Nampak tu? Siapa yang mengingkarinya adalah kufur. Kufur tu perbuatannya. Orangnya kafir. Perbuatannya kufur. Firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Surah apa ni? Surah Isra ya Allah. Apa mana buatnya? Dan tiap-tiap orang manusia itu kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung. Macam kalung lah di leher ya, tetap dia tak ada gerak. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat surat yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu penghisap terhadapmu. Kita akan hisap diri kita sendiri. Kalau benda itu banyak jahat aja, kita tahu tak kita akan kena seksa. Kalau benda baik aja, kita tahu tak kita akan dapat pahala. Kita baca, kita tahu lah apa yang tertulis di kitab itu, kita baca sendiri. Kalau baik aja tu kita menunjuk pada orang. Kau tengok kitab aku. Ni. Tunjuk pada orang. Ya. Kalau jahat, nyorok aja depan orang. Ya. Itu kitab yang akan kita terima nanti di akhirat kelak. Juga wajib beriman mengenai hal ini dengan ayat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yakhur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Akan kamu berjumpa dengan Tuhan. Ya? Akan menemui Tuhanmu.
maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Senang aja, cek lebih kurang aja. Dan ia akan kembali kepada kaumnya dengan yang sama-sama beriman tadi dengan gembira. Masrura tu dengan penuh kegembiraan. Gembira penuh. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, az-zahri tadi ya. Wa amma man utiya kitabahu wara az-zahri. Ya, baca betul rih ya, jangan reh. Kadang-kadang kita ni banyak ngepelatnya. Tambah orang kamu gajah kan, banyak ngepelat. Wa amma man utiya kitabahu wara az-zahri. Bukan reh ya, apa? Rih. Ya. Fasawfa yad'u subura, dia menjerit kecelakaan. Ya. Dengan pihak belakangnya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku, katanya. Dan ia akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Namanya neraka tu apa? Sa'ir, nama nerakanya Sa'ir. Sa'ir tu Sa'ir lah ya. Neraka yang bernama Sa'ir. Salah satu dari neraka yang 7 tu namanya Sa'ir. Lagi satu Saqar. Ada 7 neraka ya. Sinnya ada 2, satu Sa'ir, satu Saqar. Ha-nya ada 2, satu Khutamah, lagi satu Hawiyah. Ha tu ada 2. Jim ada 2, satu Jahim, satu Jahannam. Lam ada 1, Laza namanya, Laza ya. Jadi 7 neraka tu. Ya, Jahannam, Jahim, Saqar, Sa'ir, Hutamah, Hawiyah dan Laza. Nak yang mana? Pilihlah. Ada 7, menunggu. Nak yang mana? Pilihlah. Saqar untuk siapa? Saqar untuk siapa? Untuk orang tak semayang. Tuan tanya penghuni Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Allah tanya, sedangkan Allah tahu ke tak? Tahu, tanya juga. Gitulah dalam Quran banyak begitu. Allah tanya sedangkan dia tahu. Macam kita lah, nampak budak, pang, dah tampak sakit. Apa yang tanya? Sudah tentu sakitnya ya. Begitulah Allah. Qalu, berkata mereka. Qalu tahu betul ya? Berkata mereka, bukan mati ya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dari golongan orang yang tak sembahyang. Itu masuk dalam neraka Saqar namanya. Yang ini tak Sa'ir namanya. Dapat kitab dengan tangan kiri, dia menjerit kecelakaan, celaka aku, dan dia akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Namanya Sa'ir ya. Sa'ir itu artinya menyala-nyala lah. Sesungguhnya ia dahulu di dunia bergembira di kalangan kamu, di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Dia sama dengan orang kafir tu, bergembira aja dia ya. Ia menyangka bahawa ia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Innahu dhanna an lan yahur, ya. Dia nyangka dia tak akan kembali kepada Allah Taala. Ya. Bukan demikian, bala, artinya bukan ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya, dalam gelap pun dia nampak, jauh pun nampak, kecil pun nampak, tersembunyi pun nampak, semuanya Allah nampak ya. Kejap ni Allah nampak tak? Nampak ya, apa yang kita buat tu semua Tuhan nampak. Maksud surat amalan, apa maksud surat amalan? Yang dibaca oleh sekalian hamba itu ialah surat-surat yang ditulis oleh malaikat. Ada 2 malaikat tengah nulis ni, kejap ni. Apa malaikat tengah nulis ni? Raqib dengan Atid, Kiraman dengan Katibin. Baik dia tulis baik. Orang ni tengok, orang ni baca, orang ni tengok teks apa semuanya. Orang ni sembang, tulis ni kan? Orang ni sembang, orang ni tidur, dia tulis begitu. Esok bacalah kitab kita tu balik ya. Malaikat akan segala perbuatan manusia di dunia ini, sebagaimana kita mengetahui bahawa adalah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Dan tugas-tugas mereka mengikut keterangan yang diceritakan oleh Allah secara ijmal,
Cara ijma' tu secara rangkum-rangkum, tak ada detail ya, rangkum-rangkum aja. Dan secara tafsir tu apa? Dengan detail. Itu tafsir tu detail. Ya. Kalau ijma' tu rangkum aja. Lebih kurang je. Maka wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan mereka kepada kita sebagai penjaga kita. Allah mengutuskan mereka, iaitu malaikat-malaikat tu sebagai penjaga kita. Kalau kita sedar lah, sentiasa kita sedar ada 2 orang malaikat, ke mana pergi ada aja dia mencatat apa yang kita buat. Lalu dah nak ngumpat, lalu dah nak nari-nari, lalu dah nak berzina, lalu dah nak apa lagi, nak melakukan maksiat. Mengapa? Kerana dia akan catat apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini. Esok dikeluarkan catatan tu, kita baca sendiri. Oh, kamu kata opini ni ya. Kita pun tak boleh nak deny, tak boleh nak nafikan. Memang kita sudah lakukan. Ini dalilnya. Ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah ya. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat, lahafizin, 2 orang malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Yang mulia, kiraman tu artinya mulia, nama dia tu kiraman, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat pekerjaan kamu. Katibin tu tukang tulis ya, yang mencatat apa pekerjaan kamu. Ya'lamu nama taf'alun, artinya mereka mengetahui apa yang kamu buat. Ya, sembunyi-sembunyi pun dia tahu, dalam gelap pun dia tahu, tak ada orang pun dia tahu, ada orang pun dia tahu. Ya, semua dia tahu belakang. Ya, mereka mengetahui apa yang kamu buat. Surah Infital. Ya. Apa dia? Infital tu surah apa? Ila syamsu kuwirat. Itu nama surah Infital. Dan dijelaskan di dalam ayat yang lain pula, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna tastansikhu ma kuntum inna kunna nastansikhu, betul ya? Tansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami. Kami dah catat ni, malaikat-malaikat catat dah, yang menuturkan kepada kamu dengan benar. Kerana sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Yang tu catatan tu atas arahan aku, kata Tuhan. Bukan malaikat tu saja-saja dah. Dia ditugaskan untuk mencatat. Dan malaikat tu bukan reti nak derhaka, bukan reti nak ponting, bukan reti nak nipu, tak ada. Apa saja yang kita buat akan dicatat oleh mereka. Yang baik dicatat baik, yang jahat dicatat baik, dicatat jahat. Itu dia. Ini surah Al-Jasiyah, Jasiyah. Maka catatan yang ditulis oleh malaikat itu akan dapat dibaca oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Ya, maksud hisaban amalan iaitu Allah serahkan keadaan manusia kepada amalan, perkataan dan akidah, pegangan mereka yang baik atau yang jahat. Itu bergantung kepada kita, akidah kita esok macam mana, diterima ke tidak. Sudah akidah diterima, tengok amalan kita diterima ke tidak. Nombor 1 amalan yang dicek apa? Semayang. Itu yang nombor 1 dicek, semayang. Diterima ke tak? Nak terima semayang tu yang pertama apa? Akidah dah terima ni ya. Ini cek semayang. Nak terima semayang yang pertama apa? Cukup ke tak cukup? Umur dia daripada mula-mula datang haid sampai dia mati berapa tahun? Cukup tak? Kali 5, sehari 5 kali. Cukup ke tak cukup? Ya, kalau tak cukup, siap. Satu waktu tinggal 40 tahun masuk neraka. Satu waktu aja tinggal 40 tahun masuk neraka. Kalau cukup, okey. Dari segi bilangan cukup. Yang kedua, betul ke tak? Ya, rukunnya betul ke tak? Sah ke tak? Kalau betul, okey lah, lulus dah tu. Ya. Jadi yang ketiga, ikhlas ke tak? 3 kriteria dicek. Semayang tu ikhlas ke tak? Orang ramai dengan orang tak ramai, serupa ke tak semayangnya?
Atau tengah orang ramai lama benar sujudnya. Orang ingat dah mati rupanya sujud. Ya? Kalau orang tak ada, dia seorang dia jual sembahyang macam untuk pelatuk. Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gitu. Kalau itu ke dah. Ya, semua akan diambil kira nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Maka catatan ditulis oleh malaikat itu akan dapat dibaca oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Maksud hisaban amalan itu iaitu Allah serahkan keadaan manusia kepada amalan, perkataan dan akidah. Iaitu pegangan mereka yang baik atau yang jahat sebelum berpindah ke padang mahsyar. Setelah itu mereka akan mengambil surat amalan, lantas mengaku dengan amalan mereka. Mengaku balasan nikmat atau balasan azab yang akan diterima. Firman Allah, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihu Allah, kena lidah ni. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Maka mereka akan beritahukan mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Artinya mereka mengaku, ya memang betul aku buat. Kalau baik pun dengan megah je dia mengaku, aja katanya. Kalau jahat, monyok elok pun aja buat. Tak boleh nak menafikan. Itu menerima kitab ya. Mengenai hisaban amalan, kedudukan manusia akan berbeza dan berlebih kurang. Segolongan daripada mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dibentangkan amalan mereka, Allah memerhati amalan jahat mereka, orang lain tidak melihatnya. Allah hanya tengok ya. Allah ampunkan kejahatan mereka lalu diperintahkan memasuki syurga. Kalau hisab itu hisab yang ringan, dia ambil kira yang baik-baik aja. Semayang, ngaji, baca Quran, sedekah. Yang ambil yang kita yang baik-baik aja. Yang jahat-jahat tu ada juga kerana manusia mana ada sunyi buat kejahatan ya. Tapi dosanya kecil. Oleh itu Allah bentangkan, Allah satu, Allah aja yang nampak. Yang lain tak nampak, manusia lain tak nampak. Lalu Allah ampunkan dosa itu. Tak nampak lah, orang lain semua tak nampak. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja, dan dia dapat masuk ke dalam syurga. Tak kita tak situasi macam ni? Tak, banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hisaban yang ringan namanya, hisaban yasiro namanya. Lagi satu, segolongan pula daripada mereka dihisab dengan teliti. Itu kemat yang hisab ya, sampai tanggal seluar dalam. Sampai tanggal baju dalam semua, tiap tanggal semua cek satu-satu. Ada tak di celah-celah seluar dalam tu, ada dadah ke apa ke. Kalau dia syak dia, dia hisab dengan hisab yang teliti. Disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan, tetapi Allah tidak menerima. Walau macam mana alasan pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan binasalah mereka berserta dengan orang-orang yang binasa. Allah memanggil malaikat supaya menyebut amalan jahat mereka itu. Lalu terbongkarlah di hadapan khalayak ramai. Maknanya kalau Allah tak ampunkan dosa-dosa kita tu, semua orang tahu. Semua tahu, manusia-manusia di hari kiamat besok tahu belaka. George Bush tahu. Lagi siapa? Marilyn Monroe tahu. Lagi? Lagi apa? Paris Hilton tahu. Kenal ke mana? Paris Hilton kenal? Lagi? Doris Day tahu. Semua tahu. Lagi Michael Jackson tahu, dihebahkan kepada seluruh manusia. Kalau dihisab dengan hisab yang teruk, hisab yang teliti ya. Itu dia. Semua orang nampak, semua orang tahu. Dihebahkan kepada seluruh manusia. Oleh yang demikian, orang-orang yang mukmin mestilah mengetahui amalannya sebelum Allah mengetahuinya di hari kiamat. Sebab itu kita dalam hidup ni ada satu amalan namanya muhasabah. Muhasabah tu apa artinya? Kita cek amalan harian kita sebelum tidur tu, jangan terus bom. Apa buat? Duduk dulu.
Pejamkan mata dulu, bayangkan hari ini apa aku buat. Tadi pagi buat apa? Jumpa dengan siapa? Apa percakapan kita berjumpa dengan kawan dulu? Ada tak dosa dengan dia? Kalau ada dosa, lekat-lekat minta ampun. Telefon lah dia. Timah minta maaf lah ya. Tadi teman mumpat mikir. Kata. Dia ngetor rumah tu. Nanti ampun ya. Nanti ampun ya. Sudahnya dia fed up. Yalah.